Berita wilayah petang ini diteruskan dengan perkembangan dari negeri di bawah bayu. Fokus petang ini, kawalan keselamatan Sabah dipertingkat menerusi pertambahan batalion PGA dan pos kawalan. Perinciannya bersama rakan penyampai Muhammad Dia Salan. Silakan Dia. Baik Dia, kita mulakan dengan perkembangan banjir di Kota Marudu. Setakat 4 petang, satu pusat pemindahan sementara dibuka di Dewan Komuniti Kota Marudu yang menempatkan 72 penduduk. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah (PPS) yang dibuka sejak 10.30 pagi itu menempatkan 34 keluarga terdiri daripada 13 lelaki dewasa, 33 perempuan serta 15 kanak-kanak lelaki dan 11 kanak-kanak perempuan. Trend semasa banjir dilaporkan meningkat. Sementara itu di Kota Belud dan Ranau akibat hujan lebat berterusan, beberapa jalan dinaiki air dan tidak boleh dilalui. Berita seterusnya, 2 lagi batalion pasukan gerakan ARM PGA akan ditubuhkan iaitu Batalion 21 Kendingau dan Batalion 22 Kunak. Ini merupakan tambahan kepada 5 batalion sedia ada iaitu Batalion 14 Tawau, Batalion 15 Sandakan, Batalion 16 Kinarut, Batalion 17 Lahadatu dan Batalion 20 Beluran. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani turut mengumumkan satu lagi pos baharu PGA iaitu Pos Pagalungan Nabawan. Penambahan batalion dan pos ini diyakini dapat mempertingkat kawalan keselamatan terutamanya di kawasan sempadan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin parti selain menghalang jenayah rentas sempadan. Tan Sri Akril berucap sempena majlis perasmian Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sabah yang dirasmikan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Kepayan. Projek pembangunan kompleks IPK ini melibatkan kos RM90.3 juta yang dilengkapi dengan kemudahan lokap berpusat, bengkel komunikasi, balai pengawal, 17 unit kuartus kelas C dan 60 unit kuartus kelas D. Ya, Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bakal dilancarkan Khamis ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Majlis pelancarannya akan disempurnakan Presiden Gagasan Rakyat Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berharap dengan lanskap politik yang baharu ini, rakyat Sabah akan terus bersatu untuk memastikan Sabah terus maju ke hadapan. Kita berharap agar semua rakyat yang sharing, yang berkongsi tentang agenda perjuangan yang sama di dalam keadaan suasana politik yang semakin mencabar ini ialah untuk kita bersatu hati memperjuangkan berkaitan tentang kebaikan rakyat dan negeri Sabah yang tercinta ini. Gagasan Rakyat ketika ini sudah memiliki hampir 100,000 orang ahli yang majoritinya terdiri daripada bekas pemimpin dan ahli Bersatu Sabah. Universiti Malaysia Sabah UMS terus menjalinkan kerjasama strategik dengan pelbagai pihak dalam usaha mempromosi perkhidmatan radionya UMS FM secara meluas. Antara kerjasama dijalinkan termasuklah bersama Jabatan Penyiaran Sabah, Jabatan Penerangan dan stesen radio tempatan lain. Kita juga mengharapkanlah kita dapat mengukuhkan hubungan dalam membuat penyelidikan, dalam mengukuh dan meningkatkan lagi kualiti kandungan program yang dihasilkan di UMS-FM lah sebagai sebuah radio institusi. Dan of course lah, salah satu dia punya objektif juga pertemuan malam ini adalah untuk mempromosi UMS-FM sebagai sebuah radio institusi milik Universiti Malaysia Sabah kepada masyarakat. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program jaringan jaringan bersama industri UMS FM di Kota Kinabalu. Menurutnya, pelaksanaan program ini bukan sahaja mampu mewujudkan kerjasama dengan rakan strategik, malah secara tidak langsung merupakan nilai tambah dalam proses pembelajaran pelajar komunikasi. Siaran UMS FM boleh diikuti menerusi frekuensi 91.1 MHz pada setiap Isnin hingga Jumaat bermula 7 pagi hingga 2 petang. Baik, sekian perkembangan dari negeri di bawah bayu untuk petang ini. Dengan itu, kembali bersama Diana Wai di Angkasa Puri. Silakan dia.
Baik, terima kasih Dia langsung dari Sabah.